Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif bersabah. Dan telah menulis satu surat oleh Al-Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz, dua khalifah yang sangat parah, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jangan engkau minta kepada lain dari Allah. Nasihat diserahkan Tuhan akan dikau kepada mana selain Allah. Tuhan tak tolong, tak cari. Dan apalah yang sebaik-baik perkataan Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Kalau datang Jibril kepadanya dan ia telah dicampak ke dalam api. Dia sedang dicampak, telah dicampak di dalam api Raja Namrud yang kamu membakar. Kata Jibril, apakah kamu mampu kepada aku, hai Ibrahim? Ala tahajat, tak ada hajat kepada aku, makna dia nak tolong. Kamu sekarang telah tercampak dalam api, apa kamu mau kepada aku supaya aku tolong kamu? Lalu dijawabnya, ada pun kepadamu tiada aku berhajat minta tolong sekali-kali. Kata Nabi Ibrahim AS dengan keimanan yang kukuh kepada Allah. Kata Jibril, minta olehmu pada Tuhan. Minta kepada Tuhan, betul lah. Jawabnya, padalah aku daripada minta ku oleh tahunya ia akan hal. Mana cukup aku tak yang minta, kan Tuhan tak tahu hal aku dalam sini. Dia yang mengajar, dia yang maknanya mencempakkan aku pada hakikat, dia yang hantar kepada api. Kita tak tahu. Ilmu bihari yang pilih soali, pengetahuan Tuhan aku dalam api ini tak payah aku minta, kan dia tak tahu. Itu dia bagi makam taslim. Dan telah berkata setengah daripada arifin, jangan kamu tuntut pertolongan kepada makhluk, maka berhadap atasmu segala hak, dan semuanya tidak tersempurnakan dengan dia, dan atasmu berhajat dan hina dan terpaksa. Itu mana deraan Allah akan kena kepada kita kalau kita mohon kepada dia. Hajat kita tak akan tercapai dan kita semakin jauh dengan Allah. Dan kata setengah ulama, jangan ada kamu itu seorang hamba melainkan bagi orang yang mengurus masalah kamu. Maka jangan kamu izinkan kamu menjadi hamba melainkan kepada orang yang mengurus segala urusan kamu. Siapa dia? Allah Ta'ala. Mana kamu jangan jadi hamba melainkan kepada Allah Ta'ala. Itu maksud. Maka tiada yang mengurus segala pekerjaanmu melainkan Allah. Maka jangan kamu minta melainkan kepadanya, dan jangan kamu berhamba diri melainkan kepadanya. Maka ialah Tuhan yang memaksakan bagimu segala hamba. Allah Ta'ala yang mengurus segala hamba. Kami nak jadikan hamba itu jadi sebab pertolongan hatta musuh, menolong diri hatta musuh. Bagi antara rezeki yang hebat, rezeki datang pertengahan musuh. Pada hari
kepada kita. Tuan susun dia pula kena beri kepada kita. Dan jangan minta tolong melainkan kepada Allah. Lalu Nabi putuskan lagi atas bertawakal dan bergantung atas Allah Ta'ala dengan sabdanya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Hasan sahih. Dan ketahui kalimu bahawa sekalian makhluk itu, jikalau berhimpun semuanya atas mau memberi mereka itu, akan dikau apa suatu faedah bagimu. Dan saya tidak terberi oleh mereka akan dapat suatu manfaat. Saya tidak terberi ia mereka itu akan dikau suatu manfaat, melainkan dengan satu yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala bagimu pada azal. Siapa nak tolong kamu sebenarnya yang berlaku pada azal. Walaupun pada zahir kada nampak daripada mereka itu adalah sebagai asbab. Ibarat postman menghantar surat pada kita, zahir dia tangan dia, pada hakikat dia surat dia. Dan sebaliknya, jika berhimpun mereka semua atas mendatangkan satu yang memberi mudarat, akan dikau. Dan saya tidak memberi mudarat, akan dikau oleh mereka, melainkan dengan satu yang telah ditulis akan dia oleh Allah pada azal. Maknanya manfaat dari azal, mudarat pun hakikat pada azal dah siap. Habis. Maka oleh kerana itu bermula saksi demikian itu daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika dikenakan Allah Ta'ala akan dikau dengan suatu kemudaratan, maka tiada orang yang menghilangkan mudarat. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu, tidak ada kashif, tidak ada orang yang boleh membuka ikatan takdir Allah SWT. Oleh kerana mudarat terjadi pula. Dan jika dikehendaki Tuhan akan dikau dengan kebajikan pula. Sekiranya wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak siapa boleh menolak, tidak siapa yang boleh menolak kurniaannya. Itu mirip untuk betul baca la mani alima baika wala mutia lima mana. La mani alima baika, tidak ada mani, tak ada orang boleh sekat kalau Tuhan nak bunyi. Wala mutia, dan tidak ada orang boleh kalau orang sekat. Betul. Salah. Silap. Silap Ustaz, silap. Tahu. Mata original. Dan jika dikehendaki Tuhan akan dikau kebalikan, tiada siapa boleh menolak. Maka maknanya hakikat semua dari dia. Kul kullum min indillah. Katakan semua itu dari Allah. Ada hal. Ada mutiah, ada orang boleh beli lah. Lima mana atau bagi barang yang Tuhan blok, Tuhan sekat tak siapa boleh beli. Dulu ingat musim apa dulu? Musim getah malam tu kan. Tak songcat pun cuma frigid tu. Dia bersekerap. Belum subuh dia tak menori. Dan tu ada bawa-bawa getah ni, dia tak percaya. Oh, ni ingat banyak dapat ni. Potong besar. Dia meniti pun dia balik ke pagi. Habis dia sodok tadi belum subuh datang. Oleh kerana tu bukan hak dia. Akhirnya dia penat ambil tori, umut, tikul bawa bom dia kena bagi. Habis titik dah. Maknanya kalau bukan hak dia, kalau hak dia pun mana pun dia akan dapat. Jadi usaha tu pada peringkat syariat. Dalam makamul Islam ada usaha dan ikhtiar. Jadi makamul iman tak ada usaha ikhtiar. Apa maksudnya? Dalam makam Islam dia suruh kita usaha ikhtiar. Tapi dalam makam keimanan jangan pandang usaha, pandang semua dari diri. Itu mana Pak Izzah Azam tawakal. Kalau kamu dah berazam usaha, salah. Penentuan bukan tangan kita. Kadang-kadang benda yang kita kata boleh dapat, tiba-tiba tak dapat. Kadang-kadang kita rasa tidak buat lebih kurang, dapat.
Sengaja Tuhan tunjuk kepada kita bahawa urusan tadi kepada dia. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah diserahkan segala urusan. Serah urusan apa? Qalbi. Ada pun urusan zahir. Ya, zahir itu usahalah. Sekadar saja. Ada pun dalam terserah Allah. Bahawa betul jalan syariat dengan hakikat sejalan sekali. Maka maknanya hendaklah berhadap kepada Allah Ta'ala pada waktu kedapatan mudarat dan manfaat. Bila mudarat, maknanya kita mengadu kepada dia, berpegang kepada dia. Bila manfaat, itu syukur kepada dia. Barulah maknanya hati tadi tidak lagi oleh iman dia sempurna. Satu sahabat saya seorang perempuan, dia bahas konteks tawakal ni. Akhirnya seorang sahabat dia yang kafir kufir Islam, konteks tawakal. Mana kita berserah, kita buat, kemudian serah. Bila kita faham bahawa ada di sebalik satu kuasa besar, bila kita dapat, kita tak jadi sombong, kita bersyukur. Kalau tak dapat, kita tak jadi kuasa, kita berusaha, kita ganti jaga. Berbanding kalau mereka tak faham konteks tawakal, dia dapat aja, dia tak dapat, doa bahawa dia sombong. Bila tak dapat, dia perah panjang 15 tingkat tidur. Habis. Ya. Di konsep tawakal itu cantik. Mana dia bersih. Kerana tali penentuan segala yang mawujud yang ada di tangan Qudrah, mana tangan kekuasaan Allah pada menahannya dan mengadakan. Dia yang blok dan dia juga yang luluskan dan melepaskan semua dia. Dia dipanggil Tuhan, ya, dan lain tak ada kuasa dia tunggal dalam menjawab jawatan ketuhanan. Seperti dia kata la ilaha illallah, dia ada Tuhan melainkan dia. Maka apabila satu orang hendak memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada ditulis atas engkau pada azal, dan saya ditolak akan dia boleh tak. Dia berkatakan kena ni. Ya, kita tengok baca sirah Nabawiyah. Dia bawa banyak rancangan jahat untuk membunuh baginda SAW. Kamu dibatalkan oleh tahanan. Ya, berbagai-bagai kisah yang menakjubkan. Dan dia palingkan dia daripada kendaknya dengan satu halangan daripada beberapa halangan oleh kekuasaan yang maha tinggi. Kemudian tertegak jadi daripada asalnya atau daripada memberi bekas. Maknanya tertegak pada azali siap. Dan juga daripada memberi kesan. Kesan itulah daripada dia. Maka sabda Rasulullah SAW sebagai penutup dia, rufi'at al-aqlam, rufi'at al-aqlam wa jaffatis suhuf. Apabila telah diangkat kalam, bermakna tidak ada perubahan, dah siap pada azal. Dan telah kering segala sahifah, mana buku catatan dah siap pada waktu tak ada boleh ubah. Ini sudah selesai suratan pada Lauh Mahfuz dengan apa yang telah ada dan apa yang lagi akan jadi hingga hari kiamat. Siap. Nah. Jadi apa yang berlaku ini semua skrip dah siap dulu. Dia punya apa skrip dah siap berlaku. Pandang. Cucu rohani juga pandang kepada itu. Dan telah kering kertas tempat tulis. Yang ini telah selesai, tiada perubahan. Yang boleh ditukar ganti kemudian daripada itu. Jadi kalau dia panggil Al-Mubram, ya, ada beberapa Al-Mu'allaq yang Tuhan sengaja jadi kami juga. Dia ta'alif. Pada Mubram umur dia 90 tahun, di Mu'allaq umur dia 80. Maka nak jadikan sebab cerita doa tadi. Nah, sebab doa ditambah umur, tapi umur sampai ke 90 itu sama. Sampai 90 dia jalan. Ya. Yang Mubram dia tak berubah. Kalau Mubram berubah dah mati, bagi orang kebaikan tambah lagi 5 tahun. Agak dia macam ni buat kebaikan tambah 5 tahun lagi, dia nak mati kan. Jadi maknanya Mu'allaq dengan Mubram itu mana? Maknanya di Mu'allaq ni dia boleh berubah. Ya, di Mubram tak boleh. Jadi jalan bersamaan dia akhir di Mu'allaq pun sama dengan Mubram. Ya, dia tak boleh berubah. Sebab disebut rufi'atil aqlam, dah selesai. Wajib fatis suhu, ya, dan tak ada lagi suhu, dan tak siap. Jadi menuntut kita kepada apa? Memahami dan memegang sebagai akidah dari sunnah wal jamaah. Bahawasanya yang telah siap, dah siap. Oleh kerana kita tak tahu dia benar, kita berusaha ikhtiar kepada. Dan berusaha ikhtiar kepada hikmah.
Hikmat usaha ikhtiar, al-kasab usaha al-ikhtiar bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa kita ikhtiar makna pilihan. Usaha itu makna kasbun, kasab maknanya tindakan. Kita buat pilihan ini, buat ini sebenarnya betul. Itu sebenarnya hikmah dia, Tuhan nak sandarkan kepada kita pahala dan dosa. Ya, bila dia usaha agak baik, maka dia dapatkan. Bila dia usaha tak baik, sandarkan dia dosa itu saja. Nah, itulah pahaman Jabariyah yang dikata tak ada usaha ikhtiar. Tak ada usaha ikhtiar bermakna dia nak lagi pada syariat. Kalau Allah tak ada dosa pahala, minum bawah, jangan ambil salah. Ini dari Tuhan. Dia bunuh 4 orang dari Tuhan berlaku. Ambil padang kali kedua belakang. Ini dari Tuhan. Jadi silap faham. Kita maknanya duduk lain tengah. Kalau Qadariyah pula, Jabariyah, dia Mu'tazilah Qadariyah, dia pula terajak. Dia pegang daripada Tuhan berikan kita kuasa. Lepas tu kita handle sendiri. Tak ada kaitan Tuhan tu rosak. Sebab kalau ada benda bercerai dengan Tuhan, rosak mana ketuhanan. Kalau mana ketuhanan tidak ada benda boleh bercerai. Semua dalam genggaman taksis iradat dan kudrah. Benda yang dah siap azali sampai masa pelaksanaan daripada kudrah terlalu taksis. Taksis penentuan kepada azal, iradat dah siap. Kemudian babu akilha wa tawakkal. Ini bertajuk ini. Akilha tambah olehmu. Ya. Akilha kemudian wa tawakkal. Bab ini menyatakan bicara tambatkah binatang-binatang dan bertawakal ataupun lepas. Ya. Kemudian tawakal akhir. Dalam hadis Nabi kata apa? Aqiluha. Kemudian wa aqiluha tawakal. Aqil maknanya tambah. Kemudian wa tawakal. Itu kisah saya berunta Nabi suruh tambah dulu. Kemudian berusaha. Di bab menyatakan tambatkah binatang-binatang dan bertawakal atau lepas dari binatang kemudian bertawakal macam dulu. Ketahuilah kira saudara, ada orang yang menyangkakan makna tawakal itu meninggalkan usaha, dengan badan manusia zahir tidak, bukan itu maksudnya, dan meninggalkan tadbir dengan hati. Mana tadbir itu ikhtiar, dia pilihan, dan begitu bukan juga. Sedangkan Nabi kata tadbir di sebelum Aisyah, tadbiran sengaja berkehidupan. Semua yang Allah maksud kita tinggal tadbir, mana tinggal bersandar. Jangan sandar bertadbir, sandar bertuhan. Tadbir bukan. Dan biar mana terguling atas tanah macam percakapan yang tercampak atas semacam segumpal daging di atas lapis memotongnya. Biar itu tak ada potong apa-apa. Bukan dulu. Maka sangka ini sangkaan orang yang sangat jahil. Orang yang tak pergi perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Dan semuanya perbuatan demikian itu haram pada syarak. Ya. Contohnya kalau urusan akhirat, kita nak syurga, serah Tuhan aja dulu. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, serah tunggu dengar dulu. Silap faham. Dan bermula syarak itu memuji di atas orang-orang yang bertawakal. Itu sifat hati. Dan itu wajib bergantung kepada Tuhan punya segala makhluk. Itu Allah Ta'ala. Maka bagaimanapun mencapai satu makam daripada makam agama dengan larangan agama, dan dengan kerana itu patut diberi keterangan tawakal itu di sini. Apa maksud tawakal? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, zahir pemberi bekas tawakal itu pada gerak geri seorang hamba Ta'ala. Zahir pada zahir nampak tu, kesan bekas dan kesan tawakal pada gerak geri seorang hamba Allah Ta'ala, dan pada usahanya dengan ilmunya sampai kepada beberapa maksud. Dia nak mengadakan, nak buat sebuah rumah, kan? Dia berserah, tapi usaha dia buat. Sikit demi sikit akhir terbangun sebuah rumah. Pada zahirnya nampak dia baik. Maka usaha seorang hamba dengan ikhtiar kerana pilihannya. Tiada sunyi ia ada kalanya kerana mendatangkan manfaat. Maknanya usaha benda yang baik.
ya, dan ialah yang tidak ada padanya atau kena memelihara memberi manfaat, maka ia adalah padanya seperti tersimpan, benda itu dah ada, kemudian dia usaha juga, usaha memelihara, atau kerana menolak usaha juga, mudarat yang turun ke atasnya seperti menolak pencuri dan menghalaunya dan melawan harimau, usaha, atau kerana menghilangkan mudarat yang turun ke atasnya seperti berobat, dia kena sakit, maka Nabi suruh berobat, ikut lidah dawa, kata dawa, dia pergi berobat, atau pergi dah berobat, atau maksud gerak-geri hamba Allah Ta'ala itu tidak lepas dari segala perkara yang empat, iaitu mendatangkan yang manfaat atau memelihara, atau menolak yang memberi mudarat atau menghapuskannya. Maka tawakal pada tiap-tiap suatu daripada tersebut itu ada beberapa syarat dan darajat. Bermula sebab-sebab yang dapat dengan dia mendatangkan manfaat adalah ia atas tiga jalan, tiga darajat. Pertama dipanggil jazam dengan dia. Keduanya gamak, mana agak-agak anggaran, ya, sebagai gamak yang boleh dipercayai. Dan ketiga waham saja, mana sangka-sangka dia tak berapa kuat. Maka gamak dan waham itu kedua-duanya tidak dipercayai oleh nafsu seorang, akan sebagai percaya yang sempurna dan tidak tetap hati padanya. Jadi beberapa darajat yang pertama itulah jazam nafsu dengan dia. Mana nafsu diri kita, ia mana jazam putus, ialah segala asbab yang bertali-mali dengan segala musabab. Maka semua tu dengan takdir Allah. Ya, sebelum ada kita Tuhan dah jadikan benda ni jadi, sebab pun dia jadi, gerak hati pun dia, semua hakikat daripada dia. Kita ni panggil apa, cerita dia yang sebenar. Takdir dan kehendak akan sebagai pertalian yang turut menurut tidak boleh bercerai, seperti mana Tuhan jadikan makan apabila ada ia terletak di hadapan kamu, padahalnya engkau lapar, berajat kepada memakannya, tetapi tidak didahulukan, tidak digulurkan tangan kepadanya supaya disuap ke mulut. Ya, makan dah ada, lauk dah ada semua, kan? Terbati tangan tak gelap, ya. Dan kamu kata aku bertawakal, ya, agar masuk nasi dan bubur jalan. Maka iaitu perbuatan kamu demikian itu dengan tidak menyuap ke mulut, serta kata tawakal iaitu perbuatan orang gila. Ya, perbuatan orang gila sedang mati. Bahkan orang gila pun mati. Mana bukan dari bertawakal suatu pun salah konsep itu. Kerana sesungguhnya engkau itu menanti Tuhan jadikan kenyang kepadamu, tidak dengan roti dan nasi, dan dijadikan roti itu datang kepadamu, ya, masuk ke dalam mulutmu tanpa kamu suap mana, atau menantikan datangnya satu malaikat mengubah nasi itu dan sampai masuk ke dalam perutmu. Macam tu maksudnya. Atau menanti datang satu malaikat mengubah nasi atau sampaikan masuk ke dalam perut kamu. Maka perbuatan itu menunjukkan kamu itu sungguhnya jahil perjalanan Allah Ta'ala pada hamba-hambanya. Ya. Begitu juga kelakuan kamu mahu menegak binatang kamu supaya tidak ke mana pergi membinasakan punya orang, manhak orang. Maka kamu lepaskan, lepas ke bawah depan. Pasal lepas terikat, tawakal. Yang ni kamu tidak kamu tambat akan dia, serta kamu kata aku bertawakal. Maka kelakuan kamu itu perbuatan kamu ialah kelakuan dan perbuatan orang gila. Maka dengan sebab sampai betul perjalanan kamu disuruh oleh syarak, tambatkan serta tawakal, ya, pada Tuhan. Bukan suruh lepaskan dan tawakal. Sebab Allah jadikan sebab dengan usaha. Jadi kita datang ke usaha, pada hakikat usaha itu dari dia juga. Dia siap pada asal. Seperti tersebut kisah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Jadi maknanya kita berserah, itu wajib. Kemudian usaha itu kita buat, menandakan usaha itu tidak memberi kesan, ialah tawakal. Kalau kita tawakal, kita rasa tawakal memberi kesan, tak payah usaha, tak payah senang. Jadi penyerahan itu menunjukkan usaha insan tidak boleh memberi taksir kesan.
Ya, keputusan adalah di tangan Allah Taala, di bawah kekuasaan. Jadi riwayat Anas bin Malik yaqul qala rajul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiluha atawakkalu aw utlikuha aw tawakkalu wa atawakkal qala aqilha warahan Nabi aqilha wa tawakkal. Itu tajuk kita tadi, aqilha wa tawakkal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hamba tambat binatang ini dan hamba bertawakal, atau ya hamba lepaskan dia dan hamba bertawakal? Sabdanya bertambat akan dia dan bertawakal. Mana bertambat akan dia kemudian kamu berserah. Itu cara dia. Dan kata kisah bahawa ini hadis gharib. Dan masalah tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, tidaklah tawakal pada makam tersebut dalam masalah 191 ini. Itu dengan amal, bahkan tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Mana dengan keadaan dan ilmu. Ada pun ilmu, maka itu kamu ketahui akan Allah yang menjadikan makan dan tangan dan gigi dan kuasa gerak semua ini ilmu itu. Ya. Dan ia yang memberi engkau makan dan minum, maka tak dapat tiada pasti kamu iktikadkan demikian itu. Dan ada pun kelakuan yang telah keadaan ya tenang hatimu dan tetapnya hati dan bergantung ia atas perbuatan Tuhan, bukannya tetap hati bergantung atas tangan dan makan. Itu maksudnya. Sebab itu kita berserah untuk kepunyaan dia segala-gala. Maka begitulah tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Kerana macam mana kamu mau bergantung atas kesihatan tangan, entah kan jadi keras sekejap-kejap kan. Dia nak makan kena tuak tak kali. Sebab pernah zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kata kul bi yamin, makan dengan tangan kanan. Kawan tu pula dia makan tangan kiri. Rasulullah kata makan tangan kanan. Dia tipu Nabi SAW. Dia kata tangan-tangan yang tak boleh angkat. Dia kata angkat, lepas tu lumpur tu laut. Lepas tu boleh angkat tangan kiri, jam terus. Baru dia menyesal. Rasulullah nak tipu. Habis tu makan tangan kanan, ambil semua tangan kanan. Kita orang Melayu kadang-kadang kita ikut, ya, mak salih tapi tak salih. Sejuk tangan kiri. Kalau musik kalau makan jeduk tangan kiri memang melampau sudu, tak apa syaitan kan. Ambil tangan kanan, jeduk tangan kanan. Cuma bersih ke tangan tu jangan sempudar nasi buat tepung mulut. Dia bersih, ambil tangan kanan, jeduk lauk tangan kanan tangan kiri. Ya. Tangan kiri ni benda yang tak elok. Ya. Basuh najis dan sebagainya. Jadilah keras sekejap-kejap boleh masuk dia, jam terus. Dan macam mana kamu bersandar atas kuasa dan upaya kamu, entahkan barangkali datang dengan tidak semena-mena atasmu sekarang ini oleh barang yang menghilangkan akal. Kali pun ada pingsan, dia pun hilang akal, ya, macam yang membatalkan daya upaya gerak ini. Sebab semua bergantung dengan dia. Dan macam mana kalau kamu mau berpegang dengan bersandar kepada sedia makan di hadapanmu, entahkah barangkali dikerasi antara siapa-siapa boleh mengalahkan kamu. Kamu nak makan, habis gambar orang. Jadi memang rasa boleh berlaku. Atau diutusnya ular, kejut kamu pada tempat kamu, habis sekali muka. Maka boleh berubah barangkali kamu dengan makan kamu. Dan telah berlaku segala tersebut itu dan semuanya beberapa banyak. Ya. Kalau begitu, apabila tetap boleh ditanggungkan segala umpama tersebut, boleh berlaku macam-macam, maka tidak ada bagi obat melainkan dengan kurnia Tuhan. Maka dengan itulah hendaklah sukacita dan atas kurnianya itulah hendaklah berpegang, ya, dan bergantung. Maka adalah seorang-seorang itu apabila berjalan semacam itu ilmu dan kelakuan ini nasaya diulurnya lah tangannya kepada makan. Mana dia faham lah. Pada pemakan disuap pada hakikat itu benda yang telah hakikat daripada Allah tidak boleh putus daripada
kuasa dia sebab dia punya segala. Maka semuanya ialah orang yang tawakal. Maknanya dia mendatangkan sebab dan dia meyakini sebab semua daripada dia dan dia serah kepada Allah Ta'ala. Itu di antara cara yang sebenar Ahlussunnah wal Jamaah, bukan menolak asbab dan bukan berpegang pada asbab. Ya, sebab ada dua. Jangan tolak syariat sudah datang, tapi jangan pegang. Pegang hanya pada dia. Jadi pada asbab datangkan, jangan tak datang, tapi jangan pegang. Pegang hanya pada dia. Abau dia betul. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian baru madak maludi buka ila maludi. Ini akan menyatakan tinggal benda yang ragu menuju pada benda yang jelas. Ini banyak maknanya perayaan juga. Akan datang baru dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.